Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Aisam Al-Habsyi selaku juruacara majlis kita pada pagi ini. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nazri Cik ada di belakang sana, Ketua Pegawai Syariah di Bank Islam Malaysia Berhad, rekan-rekan ketua-ketua Jabatan Negeri Perlis, Persekutuan, Badan Mekanun yang saya muliakan, tuan-tuan imam, para asatizah, para amil kita, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul, kita dapat berhimpun di dalam majlis ilmu kita, wacana kita bersempena dengan seminar kesedaran zakat, wakaf dan muamalah Islam. Ada 3 perkara yang nak dibincangkan dalam program kita pada hari ini, ya. Jadi ketiga-tiga program kita, tiga-tiga fokus kita pada hari ini insya-Allah akan dirangkumkan pada pagi ini. Saya terlebih dahulu tuan-tuan dan puan sekalian minta maaf sebab makanan tak disediakan. Depa siap makan pagi tadi? Tak siap, tapi tak apa. Dalam beg tu Bank Islam bagi makan, betul? Bank Islam ke Maib? Tapi oleh kerana beg tu beg Bank Islam, maka kira Bank Islam bagilah. Bank Islam telah bekalkan makanan kepada tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah. Sekejap lagi habis program kita akan ada makan berat, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau tak ada arah melintang lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada pagi ini kita nak bincang sikit dengan masa yang sedikit terbatas berkaitan dengan zakat pertanian di negeri Perlis, ya. Zakat pertanian ni kita pun tahu tuan-tuan dan puan sekalian, telah berlaku kesepakatan para ulama dan ulama telah pun menjelaskan tentang kewajipan zakat pertanian berlandaskan kepada nas daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, daripada nas Al-Quran dan juga As-Sunnah telah jelas tentang kewajipan zakat pertanian yang wajib untuk ditunaikan oleh semua orang Islam yang mempunyai kecukupan dan cukup syaratnya. Yang tu satu benda yang telah kita sepakati. Semua orang Islam tidak berbeza pendapat tentang soal ini. Cumanya tuan-tuan dan puan sekalian, ada beberapa isu dan perkara saja yang para ulama telah berbeza pendapat dalam beberapa perkara yang menyentuh tentang soal zakat pertanian. Ada beberapa perkara saja. Perempuan sekalian, yang sebenarnya ada banyak lagi kerusi di tengah ni. Saya duduk di depan ni, saya tahu tak ambil kerusi pun tak apa ustazah, ada banyak kosong tengah ni, boleh kita duduk di kerusi yang kosong banyak ni. Yang ustaz-ustaz kalau ada duduk di belakang boleh anjak ke depan, tak ada masalah. Banyak lagi ruang-ruang, bagi ruang kepada muslimat kita ataupun ustazah kita untuk masuk. Yang ustaz-ustaz yang duduk belakang, ke depan sikit, macam tu kan Ustaz Mizi kan. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 267, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Allah SWT kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ni kita tahulah, selalu ustaz-ustaz kalau membincangkan tafsir kepada ayat ini apabila Allah SWT sebut dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini menunjukkan ayat ini terdiri daripada ayatul madaniyah, ayat yang diturunkan selepas fasa hijrahnya baginda Nabi SAW pada tahun 2 Hijrah. Sebab disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka menyentuh ayat tersebut tentang keadaan ketika mana turun ayat itu telah berlakunya peristiwa hijrah baginda Nabi SAW, dah masuk ke fasa yang kedua. Fasa awal ketika mana berada di Makkah Al-Mukarramah, tuan-tuan pun tahu Nabi SAW banyak menyentuh, memberikan pendidikan tentang tauhid, memberikan akidah, memberikan kefahaman tentang soal syurga, neraka, dosa, pahala. Sahabat telah memahami tentang soal tersebut.
barulah turunnya syariat-syariat yang berupa kewajipan-kewajipan yang mesti ditunaikan oleh para sahabat. Pasal apa dia berdengung tahu? Cik Noh, barulah turunnya ayat yang menyentuh tentang kewajipan-kewajipan agama, dan dalam ayat ini disentuhkan tentang soal menginfakkan hartanya. Allah kata anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah daripada apa yang telah kamu perolehi. Ma kasabtum, apa yang kamu telah usahakan. Maknanya ayat itu disuruh kita ni keluarkan sedekah daripada apa yang kita perolehi. Sedekah ni tuan-tuan dan puan sekalian ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama disebutkan dengan sadaqatut tatawwu', sedekah yang berupa sunnah, yang bukan wajib. Umpamanya wakaf, umpamanya infak kita, umpamanya sedekah kita kepada jiran tetangga kita, yang terdiri daripada infak ataupun sedekah tatawwu'. Yang kedua disebutkan dengan sedekah wajibah. Sedekah wajibah. Sedekah wajibah ni maknanya sedekah yang wajib. Apa dia sedekah wajib ni tuan-tuan? Apa dia sedekah wajib? Sedekah wajibah, sedekah yang wajib ada beberapa lah. Antaranya zakat. Antaranya kalau seseorang itu dia telah pun bernazar, maka sedekah itu tidak lagi menjadi sedekah yang sunnah, bahkan ianya menjadi wajib. Kafarah sebagai contoh, dia menafkahkan, dia memberikan makan kepada fakir miskin, tapi dia bukan terdiri daripada kategori tatawwu', dia terdiri daripada kategori wajibah, sebab telah berlaku obligasi dia ataupun ketetapan kewajipan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, Allah SWT sebut dalam ayat yang sama, ayat yang kita baca tadi. Allah kata wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan daripada apa yang telah kami keluarkan kepada kamu daripada bumi ini. Wa mimma akhrajna lakum, Allah sebutkan dalam ayat tersebut daripada apa yang telah kami keluarkan kepada kamu daripada bumi. Maka inilah yang menjadikan para ulama berbincang dan melihat apa yang wajib untuk kita nafkahkan daripada harta kita terhadap setiap benda yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada bumi. Kalau tuan-tuan perasan yang keluar daripada bumi ini apa dia? Yang kita tanam lah. Yang kita tanam, yang tuan-tuan dan puan sekalian tanam harum manis. Ada yang kalau tak harum manis pun di samping tu dia menyambil dengan benda lain sama. Dia tanam apa? Di tengah-tengah harum manis dia tanam apa? Sambil-sambil harum manis nak ni. Ada tanam pisang, dia buah pisang. Pacok-pacok pisang, pisang tumbuh elok. Ya, sengahnya mungkin dia tanam bayam ke tengah-tengah tu. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan daripada apa yang ada di atas muka bumi ni yang kita usahakan, Allah berikan rezeki kepada kita. Maka ini yang menjadi sedikit perselisihan daripada pandangan para ulama tentang kewajipan-kewajipan apa dia benda yang Allah keluarkan daripada bumi yang diwajibkan dengan zakat pertanian. Okey, kita tengok pada slide. Kita tekan next tengok. Tuan-tuan nampak tak slide ni? Oh, kena tu. Okey, lagi. Oh, tuan-tuan, okey. Tak apa. Dalam slide tu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita perhatikan, saya ada mulakan tadi ceritakan tentang bagaimana pertanian ini merupakan antara sumber utama dalam sektor ekonomi di Malaysia. Ya, sektor utama dalam ekonomi di Malaysia dan merupakan tulang belakang kepada ekonomi di Malaysia selepas sektor perkhidmatan dan perkilangan. Sektor pertanian ini merupakan sektor antara sektor utama dalam KDNK. Pendapatan negara kita ni selepas daripada sektor perkhidmatan dan perkilangan, maka sektor pertanian menjadi sektor utama dan menjadi tulang belakang kepada kegiatan ekonomi di negara kita ni. Kita masih lagi berada dalam negara yang menjadikan ekonomi sebagai salah satu daripada tulang belakangnya. Dan kebanyakan negara, bukan takat Malaysia, bukan takat Perlis tuan-tuan yang nampak ada padi apa semua ni. Kebanyakan negara di dunia pun
mesti mereka explore, mesti mereka akan melaksanakan ataupun mesti mereka melaksanakan aktiviti pertanian. Sebab antaranya orang nak apa? Orang nak makan, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya orang nak makan Haji, orang nak makan. Kalau orang tu sakit macam mana pun, kita tanya kat dia, boleh angkat tangan? Boleh. Kita kata boleh buat tangan macam tu? Boleh. Boleh buat macam tu? Kita kata kalau boleh buat macam tu lagi okey lah. Sakit macam mana pun orang tetap nak makan. Betul tak betul? Tak ada orang yang tak nak makan. Oleh kerana itu semua negara dan bahkan semua tamadun telah menjadikan ekonomi dalam bentuk pertanian itu sebagai tulang belakang kepada substance ataupun tulang belakang kepada ekonominya. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, ada beberapa perkara yang kalau boleh saya sebutkan di sini. Next saudara, next Azrul. Okey, tak apa. Ada sedikit keunikan kepada pandangan agama di negeri Perlis. Saya terpaksa sebutkan benda ini sebab saya nak pergi kepada apa sebab kita memberikan fokus kepada zakat pertanian di negeri Perlis ini. Kerana ada sedikit keunikan kepada zakat, kepada fatwa kita berkaitan dengan zakat pertanian. Kenapa berlaku keunikan kepada pandangan agama di negeri ini? Sebab seperti mana yang tuan-tuan sudah maklum, keunikan agama Islam di negeri Perlis ini adalah bertitik tolak daripada jasa yang dimainkan oleh almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lain yang telah berkenan mengurniakan undang-undang tubuh kerajaan Perlis pada tahun 1948. Justru pada zaman pemerintahan baginda, segala perkara berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri Perlis telah diselaraskan menurut tuntutan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara 5/1 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis. Ini kita semua sudah maklum. Seperti mana ada dalam bahagian 2 perkara 5/1, agama bagi negeri ialah agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah seperti yang telah diamalkan di dalam negeri. Maka ini menjadi dasar kepada keunikan pandangan agama di negeri Perlis. Dan akhirnya next, yang putih tak mau, yang Bahasa Melayu dah. Yang akhirnya menjadikan satu keunikan kepada kewajipan untuk menunaikan zakat pertanian yang merupakan perkara yang ada sedikit mungkin perselisihan pendapat daripada kalangan para ulama. Cuma kewajipan zakat pertanian semua orang tak ada selisih. Kalau ada orang kata zakat pertanian bukan kena bayar dah lah ni, itu satu benda yang tidak boleh diterima oleh akal. Sebab semua orang tahu tentang kewajipan zakat pertanian. Cumanya walau bagaimanapun, ada beberapa perbincangan berkaitan dengan kewajipan perkara tersebut telah menjadi daripada perbincangan sarjana terdahulu dan juga kontemporari. Ada yang berlaku khilaf di kalangan para ulama. Next, kita pergi kepada perbezaan yang pertama. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, para ulama telah berbeza pendapat tentang apakah jenis perkara yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan di bumi yang diwajibkan yang zakat. Ya Allah sebut wa mimma akhrajna lakum minal ard, daripada apa yang kami keluarkan untuk kamu daripada bumi. Ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Bukan zaman kita pada hari ini saja. Daripada zaman salaf juga telah berlaku perbezaan tentang kewajipan tersebut. Tuan-tuan lihat yang pertama, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nampak tak nampak atau tak nampak pun kira nampak lah, sebab siapa tak nampak pendek umur. Okey. Pendapat yang pertama, tuan-tuan, pandangan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala rahimahullah, dia kata dalam, dan juga segolongan ulama salaf, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, disebut zakat diwajibkan ke atas 4 jenis makanan saja, iaitu gandum ataupun hintah, syair, gandum, kurma dan juga anggur. Pandangan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata zakat pertanian ni tak wajib kepada pertanian lain melainkan 4 benda ni je, iaitu hintah, gandum, syair dan juga gandum syair yang dah kering tu. Begitu juga dengan kurma dan juga anggur. Hanya 4 perkara ini sahaja. Manakala Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata zakat diwajibkan ke atas seluruh makanan asasi ruji yang dapat disimpan kering. Macam tempat kita ni, apa makanan asasi kita? Makan apa? Kita makan apa di sini?
Ada orang kata makan beras ke? Tak ada tuan-tuan. Kita makan nasi, tak makan beras. Kalau ada orang makan beras, kira hebat lah. Saya pernah jumpa ada orang dia daripada Kuala Lumpur makan yogurt dengan kami di Perlis ni. Dia kata, banyaknya pokok nasi. Saya kata, ada pokok nasi. Pokok beras, saya kata. Habis kita makan nasi, bukan makan beras. Betul lah tu, saya kata. Makan nasi, pokok beras, saya kata. Dia kata, betul pokok beras. Saya kata, dok lagi sebenarnya yang paling tepat bukan pokok beras. Pokok apa? Padi. Daripada padi baru dia jadi, ikut proses dia baru jadi beras. Daripada beras baru dia jadi nasi. Nasi pula macam-macam jenis pula. Okey. Yang kita nak sebut adalah makanan asasi. Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah, dia kata hanya makanan asasi yang boleh disimpan kering saja. Macam mana pula dengan orang yang tak makan nasi pula lawan ni? Lawan ni banyak orang tak makan nasi. Ada orang tak makan nasi ni, banyak orang perempuan ni banyak tak makan nasi lah. Mereka banyak makan apa? Mereka jenis makan gandum. Kena banyak gandum lah ni. Mereka jenis makan roti. Ada yang jenis tak makan telur ayam saja pun banyak tuan-tuan. Tak makan nasi. Okey, tak apa. Yang ketiga, pandangan Imam Ahmad rahimahullah, dia kata zakat diwajibkan ke atas bijian dan buah-buah yang memiliki sifat ditimbang tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia seperti apabila tumbuh dan berupa makanan pokok asas dan ruji. Imam Ahmad ni lebih kurang dengan pandangan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Cuma disyaratkan boleh ditimbang, boleh disimpan lama, tetap dan juga kering. Baru boleh simpan lama, baru diwajibkan. Manakala yang rosak, cepat rosak dan sebagainya tidak diwajibkan. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan sekalian, pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia kata zakat diwajibkan ke atas semua jenis hasil tanaman, sebab dia pegang kepada literal ayat tersebut yang Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dia pegang kepada literal ayat yang Allah perintahkan untuk keluarkan daripada apa yang kami keluarkan untuk kamu. Habis dah Anwar, tak hebat ekor dah. Oleh kerana itu, maka Imam Abu Hanifah dia kata diwajibkan kepada semua jenis hasil pertanian dikeluarkan zakat. Okey, next. Ambil yang bahasa Melayu punya. Okey. Fatwa di Perlis berkaitan dengan zakat tanaman. Di Perlis tuan-tuan dan puan sekalian, ada fatwa lama. Ada fatwa lama. Daripada tahun 1985 fatwa ni telah keluar. Lama lah. Saya pun waktu tu kecil lagi, tuan-tuan ada dah kot. Tahun 1985 telah keluar fatwa di negeri Perlis. Dia kata zakat pertanian ialah zakat hasil tanaman yang diusahakan oleh manusia di atas tanah milik sendiri, sewa atau sebagainya, sama ada berbentuk biji-bijian, padi, biji-bijian lah, dan buah-buahan tertentu. Buah pun dikenakan zakat berdasarkan kepada fatwa pada tahun 1985 ni, yang dah lama fatwa itu keluar. Ada fatwa di negeri Perlis yang telah mewajibkan zakat kepada buah-buahan. Akhirnya pada tahun 2014 yang lalu keluarlah pandangan fatwa di Perlis kewajipan tentang zakat buah harum manis yang menjadi ikon bagi negeri Perlis. Minta maaf doktor, dia tak nampak, sebab ni ada pengarah kita di sini, dia tak nampak padi saja doktor, dia bagi pengarah pertanian habuan juga yang diwajibkan zakat. Walaupun buah dia boleh, buah diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Harum manis tu yang kita boleh, bukan kita lah tuan-tuan, saya tak ada kan. Tuan-tuan yang ada ni, kalau satu pokok dapat RM1,000, betul satu pokok RM1,000? Lebih kurang lah dulu. Kalau betul RM1,200, ada yang banyak. Bergantung kepada pokok dan bergantung pada musim, dan bergantung pada masa harvest dia jugalah kan. Kalau musim Ustaz Mizi apa kalau musim hari tu, sebab itu bulan puasa kan, kurang sikit. Tapi maknanya katalah kita dapat hasilnya, maka hasil tersebut wajib untuk dizakatkan berdasarkan kepada fatwa yang telah dikeluarkan pada tahun 1985. Okey, dia kata jenis-jenis hasil pertanian yang diwajibkan zakat ke atasnya, dia ada bagi 1, 2 dan 3. Tuan-tuan pasal tak?
Satu, dia kata tanaman makanan asasi seperti padi dan biji-bijian lain yang sama dengan padi diwajibkan zakat. Padi kita semua sepakat, Tuan Haji Wahab semua sepakat, padi kita tak ada masalah, semua orang bayar zakat pertanian. Yang kedua, tanaman bukan asasi seperti kelapa, di Perlis ada kelapa? Ada? Tak ada? Nyok ada? Okey, seperti nyok, patutnya fatwa ni tulis nyok, niur ataupun kelapa lah. Di Perlis ada kelapa sawit? Oh, nak kena kata nyok sawit juga? Tak ada, nyok sawit, kelapa sawit juga. Hebat orang Perlis. Satu masa dia boleh sebut kelapa, satu masa dia tak boleh sebut kelapa. Satu masa R di hujung menjadi Q, Ustaz Nazri. Satu masa R di hujung tidak menjadi Q. Contohnya air, setiap orang Perlis ni akan sebut ayam kalau R di hujung. Tapi ada juga keadaan Ustaz Nazri yang R di hujung tak sebut Q. Contohnya apa? Langsir tak sebut langsiak, dia sebut langsir juga. Acar pun tak sebut acak, dia sebut acar buah juga. Ada tuan-tuan sebut acak buah? Tak sebut kot acak buah. Langsir pun tak sebut langsiak kot, sebut langsir juga. Tu kain apa tu? Kain langsiak ambil? Tak, langsir. Tak tahulah sebab apa. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, balik pada cerita kita ni. Getah, lada hitam, tebu, koko dan sebagainya. Kalau boleh saya sebutkan sebagai satu sifat yang telah disebutkan oleh sebahagian daripada sarjana, depa kata, bukan saya kata, depa kata sebahagiannya Muzani adalah sebut tentang fatwa kita yang bersifat progresif dalam soal fatwa zakat pertanian. Sebab kalau kita tengok betul-betul, orang yang tanam padi diwajibkan zakat, berbeza dengan orang yang zakat pertanian, maksud saya, orang yang tanam padi diwajibkan dengan zakat pertanian antara 5 ataupun 10%. Tuan pasal tak? Tiba-tiba yang tanam, dulu ada tebu di Perlis, ada harum manis, segala tanam hasil tanaman lain ni hanya diwajibkan keluar 2.5% saja. Ada satu pandangan kritis oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika mana dia datang ke Malaysia. Dia kata, bukan saya kata, dia kata Malaysia mempunyai pandangan yang agak sempit dalam soal kewajipan zakat pertanian. Dia kata sebab dalam keadaan negara kita ni antara negara yang 3, kalau dalam penyumbang kepada ekonomi, sektor pertanian nombor apa tadi saya sebut? Nombor 3 selepas sektor perkhidmatan. Nombor 3 sektor pertanian menyumbang kepada KDNK. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, tapi fatwa kebanyakannya agak sempit dalam soal zakat pertanian berbanding dengan negara-negara lain yang nak dapat kawasan yang boleh tanam dengan tanaman pun agak susah, tapi mereka mempunyai pandangan yang agak progresif dalam soal ini. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, kesimpulan dia, next lagi. Okey, kat mana tu? Ada perkataan 80-an tak kat situ, Naim? Keputusan ketua-ketua pada tahun 1980-an ada. Okey, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis telah membincangkan kaedah taksiran mengenai zakat padi, iaitu dia kata kadar zakat padi adalah sebanyak 5% setelah ditolak kos pengeluaran yang meliputi sewa, upah membajak, upah menanam, harga racun serangga, upah menuai dan juga nafkah keperluan asasi dan hutang daruriat. Di Perlis, tuan-tuan dan puan sekalian, fatwa di Perlis ni DP kita jam kepada isu yang kedua. Tadi isu semua jenis pertanian diwajibkan, termasuk harum manis. Lepas ni siapa yang tanah harum manis banyak-banyak ni kena mai ke kaunter kita nak bagi kira. Handout yang kita bagi tuan-tuan mari baca, tengok kok kena kita wajib keluar zakat, kita tak tahuan lagi. Yang kedua, di Perlis ada sikit special dalam soal fatwa dia. Dia memberikan hak pula kepada golongan petani untuk menolak dipanggil sebagai nafkah ataupun keperluan asasi. Maknanya di Perlis, selain daripada kita boleh tolak kos kita mengeluarkan pertanian tersebut, bajarnya, acurnya, harum manis lagi ada penggalaknya pula. Law ni jenis cucuk pula. Lepas tu ada yang terpaksa beli orang panggil apa tu, pembalutnya pula. Mahal juga pembalut tu pun kan. Ada yang dah buat bukan greenhouse, dia letak pula kain tak nak bagi kena hujan, musim-musim nak hujan ni.
Macam kemarin saya tengok di kebun, bukan adalah satu kebun di kampung saya tu. Kebun saya lah kot, abang tenang, declare senang. Ada kebun tu keluar buah. Duk fikir macam mana nak bagi hujan tak kena. Kan? Kos itu boleh ditolak. Dalam masa yang sama, kalau petani itu merupakan petani hakiki, dia tak ada sumber lain melainkan aktiviti pertanian, dia boleh tolak pula dengan nafkah keperluan darurat dia. Tuan-tuan buat padi, bukan buat padi lah, tuan-tuan jadi petani padi dan sebagainya. Tiba-tiba kita nak kena keluar zakat, sedangkan kita nak belanja pun tak boleh. Dia boleh ada satu fatwa yang membolehkan kita mengeluarkan ataupun kita membuat tolakan kepada nafkah darurat kita. Ia dibolehkan. Kaedah dia ada detailnya, nanti mungkin saya tak boleh tunjuk satu persatu lah, tapi maknanya begitu, sehingga diberikan satu pengecualian. Syarat dia orang tu petani hakiki. Kalau contoh dia cikgu, tapi dia buat petani sama, dia tak boleh tolak lah. Hutang-hutang darurat dia tak boleh tolak. Kalau contohnya dia kerja di pejabat, dia dalam masa sama ada buat aktiviti pertanian padi, harum manis dan sebagainya, yang tu dia tak boleh tolak. Hanya mereka yang petani hakiki saja dibenarkan untuk penolakan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai kesimpulannya, next, pasal kita dah hujung ni. Okey, kesimpulannya tuan-tuan, kajian ini memaparkan keunikan pandangan di Perlis dan Jawatan Konservasi Negeri Perlis berkaitan dengan kewajipan, kaedah dan penaksiran zakat tanaman. Keunikan ini akhirnya menjadi asas kepada maqasid penolakan kos-kos tertentu sebelum dikenakan zakat tanaman. Tujuan utama zakat adalah mengambil daripada orang yang berada lalu diberikan kepada golongan miskin. Sebab itulah fatwa ini keluar dalam keadaan demikian. Sebab maqasid kepada zakat itu adalah ambil daripada orang kaya, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Ini sebagai satu permulaan, dan harapan kita di MAIB ni, tuan-tuan dan puan sekalian, timbullah kesedaran dalam diri kita ni tentang kewajipan zakat pertanian yang mesti kita hayati dan kita fahami, insya-Allah, supaya selepas daripada ini kita berbondong-bondonglah membuat taksiran kepada hasil-hasil pertanian yang kita dapat di dalam negeri Perlis ini. Fatwa ni bagi tujuan untuk memberikan keadilan yang lebih kepada golongan petani. Kalau tuan-tuan rasa kita ni tak ada sumber lain dah, pertanian lah yang kita duk boleh saja ni, maka kita boleh buat penolakan kepada kos-kos darurat. Setengah tu tuan-tuan dia duk tolak waktu lagi, sedangkan dia ada kerja lain dah. Dia kata, "Oi, ada fatwa dia boleh tolak hutang darurat." Ada, bukan semua orang boleh buat penolakan hutang-hutang darurat termasuk dengan nafkah wajib. Tidak semua. Hanya mereka ataupun individu-individu yang menjadi petani hakiki saja. Tujuan kita highlight ataupun kita fokus kepada tajuk ini adalah untuk kita menimbulkan rasa sedar kita tentang adanya fatwa ni, yang pertama. Yang kedua, insya-Allah lepas daripada ini akan timbul kita ni rasa semangat untuk melaksanakan kewajipan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, dan ini merupakan satu yang akan memberikan lebih lagi keberkatan kepada rezeki yang kita perolehi, insya-Allah. Ada apa soalan tuan-tuan nak tanya tentang zakat? Sebab saya ada masa lebih kurang 5 minit lagi. 9 suku dulu yang tuan-tuan keluarga muda berangkat. Satgi dia pun nak setting semua. Boleh keluar dah daripada ni, Cik Azrul boleh keluar daripada slide. Saya buka terus, tak payah MC. Kalau ada soalan berkaitan dengan zakat pertanian ni, insya-Allah silakan. Tak ada nak tanya tuan-tuan sebab cakap berapa minit kan. Ada 20 minit saya cakap. Sila kalau ada apa nak dipersoalkan tentang zakat pertanian ni, fatwa kita berkaitan dengan zakat pertanian dan pelaksanaannya. Pasal kat depan ni banyak amil ni, saya dah ada sesi dengan mereka tentang zakat pertanian ni. Depa jadi panel penerangan kat kita pula. Ya. Boleh angkat tangan tak berapa orang petani di sini yang ada aktiviti pertanian? Boleh angkat tangan tak? Nak tengok? Banyak. Kalau banyak ni tuan-tuan balik semak lah, no? Berapa banyak nisab yang nak dikeluarkan? Saya tak sebut ni sebab tu very detail. Nisab dia zakat sekarang ni, fatwa kita sekarang ni adalah 653 kilogram.
Kalau hasil tu lebih daripada 653 kg, inilah pandangan yang telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam pandangannya, dan benda ni bahkan disebutkan dengan taknin syara' oleh Diwan Az-Zakah Sudani. Di Sudan mereka telah mengenakmenkan, mengundang-undangkan 653 kg ni. Di Perlis kita hanya menjadikan dia garis panduan dan peraturan saja, belum dienakmenkan. Sebab apa belum dienakmenkan? Sebab fatwa terkini tentang nisab di Perlis ni ada sikit perbezaan. Di Perlis selepas daripada ini, insya-Allah kita akan cuba untuk kembali kepada takal, tidak lagi mengira berdasarkan kepada kilogram. Kita akan wujudkan satu model takal, insya-Allah, yang mana dengan model takal tu bubuh hasil pertanian kita bubuh dalam tu, kalau lebih diwajibkan zakat. Itu yang kita nak cuba buat, insya-Allah. Kalau yalah, kita masih lagi mengkaji tentang soal tersebut. Tapi untuk sekarang ni masih lagi fatwa kita adalah 653. Sebagian negeri 1300, ada negeri 987. Ada negeri yang 1300 baru wajib keluar zakat pertanian. Kita ambil pendapat seperti mana pandangan Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata 653. Kalau lah hasil kita lebih daripada 653, diwajibkan. Agak-agak lah kan, harum manis kita waktu Ustaz Umar lebih tak daripada 653 kg. Lebih lah tuan-tuan, yang kita duk jual saja pun sekilo, 3 kilo, 653 ni mesti lebih punya. Siapa ada kebun tak payah banyak, 5 pokok 653 lepas. Kami kira lah sebelum ni, tak tahu tak pernah jadi kan. Tapi kalau ada 10 pokok 653 tu lepas. Saya kata saya tak ada pun kebun, tapi rumah ada 10 pokok, kira okey lah tu. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya nampak signal dah sampai. Sekali lagi kalau ada kesempatan lagi kita akan bertemu lagi dalam perbincangan yang berikutnya. Masih lagi ada ramai lagi speaker. Saya memulakan perbincangan ini, insya-Allah. Semoga Allah SWT memberikan kepada. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan sekalian. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Sebelum saya duduk jalan nak mai sini ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, nak minta kerjasama. Saya nak tutup kan? Saya tutup terus. Kalau saya tutup mas, sambil Ustaz jalan, saya nak sebut lagi. Sambil Ustaz jalan ni, saya nak promosi kepada tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah kita juga ada tabung di belakang sana, tabung kutipan untuk wakaf tunai bagi pusat hemodialisis. Siapa yang ada lebihan dan teringin nak memberikan infak, bolehlah sama-sama masukkan di dalam tabung yang telah disediakan, insyaAllah. Siapa yang nakkan resit, boleh tuntut resit di pejabat nanti. Tapi setakat lah ni, siapa yang rasa dia nak terus masuk dalam tabung, tak ada masalah, boleh masukkan terus dalam tabung. Kalau rasa nak perlu resit, haji ikut haji nak pergi kat income tax kan, boleh lah, boleh ambil resit. Kalau siapa rasa tak perlu resit, boleh terus masuk ke dalam tabung yang telah kita sediakan di belakang sana, insyaAllah. Dengan Maib ni macam ni lah. Kalau golongan fakir miskin, kita nak bagi kat dia. Kalau memang program dengan Maib, kalau bukan golongan fakir miskin ni, kita nak ambil daripada tuan-tuan lah. Tujuan kita ni untuk kita sama-sama berikan peluang tuan-tuan dan puan berwakaf di negeri Perlis untuk tujuan pusat hemodialisis. Kita bawa kutip sebanyak 1.12 juta, kita berbaki 3.9 juta lagi. Bagi kita duk start dah tu, 3.9 juta lagi kita perlu. Ada duit ke tak ada duit, kita buat juga. Kita buat dulu. Ada duit ke tak ada duit, kita buat, biar berhutang tak apa. Sebab kita yakin orang Perlis akan memberikan sumbangan, insya-Allah. Barangkali tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya pada pagi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.